Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 13 Mac 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita tengah hari ini tanggal 13 Mac 2021 genap setahun seluruh rakyat Sarawak menempuh pelbagai detik perit dan mencabar dalam memerangi pandemik COVID-19. Pandemik yang mula dikesan sejak Disember 2019 di Wuhan, China dan tersebar luas di seluruh dunia kini telah mengorbankan lebih 2 juta nyawa. Sebagai tanda penghargaan, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas merakamkan setinggi terima kasih kepada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg atas sokongan, bimbingan dan kepercayaan beliau yang tidak putus-putus kepada JPBNS dalam memerangi pandemik ini. Dalam sidang media harian COVID-19 pada Jumaat, Datuk Ahmad Douglas juga merakamkan penghargaannya kepada semua pihak termasuk petugas barisan hadapan atas kerjasama dan komitmen berterusan dalam penteburan yang masih belum selesai ini. Tomorrow will be 1 year of the first case of COVID-19 in Sarawak. It has been a torturous and challenging year for everyone in Sarawak. So today, SDMC wish to thank first Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri for his solid support and guidance to the committee in us managing the pandemic. We also like to thank all the frontliners for their commitment and dedication to manage the pandemic. We also like to thank the donors who has kindly assist in cash as well as in material. 4, we would like to thank all Sarawakian who has given us all the cooperation, the support and the commitment and to endure all sort of SOP that we have implemented during this difficult time. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Ahmad Douglas menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO telah menyampaikan cek berjumlah RM130,000 kepada 3 gereja pada Jumaat. Beliau yang juga menteri bertanggungjawab ke atas UNIFO menyerahkan cek RM50,000 kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Paulu Gumbang yang mewakili gereja BEM Long Sepangeh. Manakala Setiausaha Politik Ketua Menteri Romeo Christopher Tegong menerima cek RM50,000 untuk projek membina Gereja Metodis Iban Tanjung Latap, Sibu. Romeo juga mewakili Gereja Metodis Iban Rantau Panjai, Sibu menerima cek berjumlah RM30,000 untuk tujuan projek yang sama. Berita seterusnya, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP sentiasa komited membantu meringankan beban yang ditanggung rakyat semasa berdepan pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kementeriannya berperanan membantu rakyat dari segi memantau harga, memastikan barangan keperluan sentiasa ada dan mudah didapati di pasaran serta tiada pembelian panik. Kita menentukan supaya harga barang keperluan yang diguna oleh rakyat tidak naik mendadak kerana panic buying atau kerana tergugat rantaian bekalan barangan itu. Jadi kita telah dapat menangani masalah dari segi memastikan harga barangan tidak naik. Kita juga telah memastikan tidak ada situasi panic buying, dan juga kita telah menetapkan bahawa sepanjang masa tidak ada masalah tergugat bekalan barangan keperluan. Ketika ditemu bual Unit Komunikasi Awam Sarawak pada Jumaat, Ahli Parlimen Kapit itu menambah, kementeriannya juga telah menetapkan bahawa sepanjang masa tiada masalah bekalan makanan keperluan tergugat. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak penguatkuasaan KPBNHEP yang sentiasa berusaha untuk meringankan beban rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Alexander menegaskan kerajaan Sarawak dan Persekutuan akan memastikan setiap rakyat menerima suntikan vaksin COVID-19.
Katanya suntikan itu perlu diambil sebagai langkah untuk memastikan negara selamat daripada pandemik berkenaan. Ahli Parlimen Kapit itu menambah rakyat seharusnya tidak perlu risau kerana vaksin COVID-19 tersebut terbukti selamat dan beliau menyeru setiap rakyat untuk mengambil suntikan itu demi kebaikan bersama. Jangan risau, jangan bimbang, suntikan ataupun yang disebut vaccination COVID-19 ini adalah satu-satunya yang perlu kita dapat sebagai langkah untuk kita memastikan negara kita selamat daripada wabak COVID-19 ini. Saya sudah disuntik, saya tak ada masalah dan saya berharap semua kita pergi untuk mendapat suntikan itu. Dalam temu bual sama, Datuk Seri Alexander menjelaskan Kapit akan terus menerima pembangunan pelbagai infrastruktur bagi memastikan rakyat di kawasannya menikmati kemudahan yang setara dengan masyarakat di bandar. Katanya kerajaan negeri dan pusat akan meningkatkan pembangunan di Kapit, terutamanya dari aspek perkhidmatan komunikasi. Kita memerlukan lebih banyak lagi kawasan di seluruh kawasan Kapit ini yang dapat menikmati liputan kawasan untuk kita mendapat perkhidmatan komunikasi melalui mobile telefon ataupun internet, ya, yang walaupun sudah ada di pekan-pekan dan kawasan persekitarannya saja, tapi yang lebih ke dalam, ya, ke pedalaman kita belum ada. Tapi memang sudah ada, kita nampak yang sudah dibina menara-menara telekomunikasi, cuma perkhidmatan belum ada. Tambahnya, projek untuk membina baru Pasar Kapit dan projek landscape warisan kini berada di peringkat awal. Jelasnya, projek yang mendapat peruntukan daripada Kerajaan Sarawak itu kini berada di peringkat reka bentuk. Selanjutnya di Kota Semarahan, kira-kira 1,038 penduduk dari Kampung Asajaya Laut, Kampung Asajaya Tengah dan Kampung Asajaya Ulu telah disaring menerusi pengesanan kes secara aktif ACD COVID-19. ACD di kawasan tersebut bermula pada Rabu dan selesai pada Jumaat setelah semua penduduk dari 3 kampung itu termasuk Lot Asajaya Ulu disaring. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang memaklumkan bahawa pihaknya sentiasa memantau perkembangan terkini ACD di Asajaya. Ujarnya mereka juga bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku setelah usaha pengesanan berakhir. Bercakap ketika ditemui pada Khamis, beliau merakamkan terima kasih kepada kesemua penduduk, terutamanya Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK di ketiga-tiga kampung berkenaan kerana memberikan kerjasama penuh kepada 130 petugas barisan hadapan sepanjang ACD dilaksanakan. Manakala di Limbang, program imunisasi COVID-19 yang bermula pada 26 Februari lepas di Sarawak terus mendapat respon positif daripada masyarakat di negeri ini. Program imunisasi COVID-19 di Limbang telah bermula pada 6 sehingga 9 Mac yang lalu di Dewan Suara Limbang untuk barisan hadapan dan akan diperluaskan pelaksanaannya secara berperingkat untuk fasa 2 dan fasa 3. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak di Limbang turun padang baru-baru ini untuk menemu bual masyarakat setempat mengenai pendapat mereka tentang program berkenaan. Menurut Ketua Kampung Binjai, Bini Tarudin, pemberian vaksin COVID-19 sangat baik kerana ia akan melindungi rakyat dari dijangkiti pandemik berkenaan dan telah diuji keberkesanannya di seluruh dunia. Saya haraplah kalau boleh semua yang berumur itu wajib menerima vaksin karena kata ni menjauhi penyakit COVID-19 ini. Jangan sampainya orang ada COVID sekarang baru tekan banjik. Ini yang utama. Kerjaan lagi memberi percuma, bukan lagi kan berbayar. Percuma sekali. Saya sebagai penduduk Kampung Binjai mengucapkan terima kasih atas keprihatinan kerjaan Ketani yang memerintah masa ini dapat menyediakan vaksin COVID-19. Sementara itu, Ketua Kampung Telahak, Sadan Muhyiddin, menyeru semua masyarakat termasuk penduduk di kampung itu agar tidak melepaskan peluang mengambil vaksin dalam usaha memutuskan rantaian pandemik itu di Limbang. Jadi perlulah pada rakyat saya sarankan jangan ada was-was lagi untuk
untuk pengambilan vaksin ini. Walaupun kita dengar di luar sana berbagai-bagai andaian tentang vaksin ini. Ada yang baik dan ada yang buruknya. Tapi Pengurus Besar G dan I Supply Nur Sabarina Henry turut melahirkan rasa gembira kerana pemberian vaksin COVID-19 akan mengembalikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat serta memulihkan sektor ekonomi. Aktiviti harian akan dapat tu lah sebabnya COVID ni kan ekonomi kita ada meleset lah. Jadi dengan adanya vaksin ni kan kita boleh tu lah melakukan aktiviti untuk meneruskan kehidupan lah yang lebih selamat. Bagi pengurus Anjung Usahawan Limbang Muhammad Yusof Abdul Wahab, vaksin COVID-19 bukan sahaja penting untuk mengekang penularan pandemik berkenaan, malah memberi peluang kepada masyarakat meneruskan semula aktiviti harian seperti majlis-majlis keramaian, terutamanya pada bulan Ramadan akan datang. Saya berharap selepas ini keadaan akan kembali seperti dulu. Di samping itu, saya juga berharap aktiviti sosial, ekonomi, keagamaan, riadah, rekreasi dan sebagainya dapat dilakukan semula seperti setahun yang lalu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.